Salam sejahtera, seperti mana yang kita dah sedia maklum, keputusan temuduga bahan temuduga untuk DG41 on-off intake akan diumumkan pada hujung bulan Ogos. So jomlah kita buat persediaan ya. Kalau kita nak buat persediaan selepas tahu tarikh temuduga tu, saya rasa dah singkat sangat masa sebab ada banyak perkara yang anda perlu bagi perhatian. Okey, saya akan buat beberapa video ya. So mohon follow lepas tengok video ni, mohon tengok part 2 juga sebab ada banyak perkara yang saya perlu senaraikan. Yang pertama, jom kita tengok persediaan dari segi tempat. Okey, tempat dan juga alat-alat teknikal. Perkara penting sekiranya anda dipilih untuk temuduga, perkara penting yang anda perlu beri perhatian adalah first, tentang telefon. Pastikan anda mempunyai telefon dan kameranya kualiti yang bagus supaya bila temuduga nanti muka anda dapat dilihat dengan clear. First. Second, bila anda buat persediaan tempat untuk temuduga secara online ya, pastikan anda duduk di tempat yang cerah, yang ada cahaya matahari ataupun tempat yang at least ada lighting yang bagus ya. Dan juga pastikan anda mempunyai latar belakang. Janganlah bersepah dengan banyak sampah ke. Pilih tempat yang belakangnya at least plain macam ni, contohnya tak nampak sangat banyak benda kat rumah. Yang tu first. Okey. Lepas tu anda juga perlu, kalau boleh, sediakan satu mikrofon supaya panel nanti dapat dengar suara anda dengan jelas dan teliti. Lepas tu pastikan juga anda connect dengan wifi ya. Sebaik-baiknya guna wifi. Jangan nanti bila temuduga tiba-tiba terganggu sebab data dah habis. Pastikan, ataupun kalau tak ada wifi sekalipun, pastikan anda mempunyai data yang mencukupi. Terakhir, kalau dipilih nanti, mohon duduk di tempat yang kurang gangguan ya. Contohnya jangan pula bila anda sedang bercakap tu, menjawab tu, ada pula ada orang bunyikan horn kuat-kuat kat luar. So kalau boleh tutuplah tingkap ataupun tutup pintu, dan pastikan kalau kita nak kata zero gangguan tu, bila bekerja dari rumah mungkin impossible, tapi cuba sedaya upaya untuk kurangkan gangguan ya. Itu sahaja. Okey, yang kedua dari segi pemakaian dan juga kekemasan diri. Okey, yang paling penting tak kira lelaki ke perempuan, anda kena berpakaian formal. Anda kena bersedia sepenuhnya seperti mana anda bersedia untuk temuduga secara face to face. Bayangkan jika tiba-tiba panel tu nak tengok betapa profesionalnya anda, diminta anda berdiri pula. Malu kan kalau bawah tu pakai kain pelekat. Okey, so lelaki tie, pastikan shirt dan juga seluar silat ke, dan juga pakai kasut formal dengan stocking, jangan tak pakai stocking ya. Okey, untuk perempuan pula, untuk yang muslim, I rasa anda mesti dah tahu kalau yang muslim mesti kena tutup aurat, dan yang non muslim pula kena berpakaian sopan. Dan kalau contohnya nak pakai Punjabi shoot ke, anda kena pakai seelok-eloknya pakai selendang. Okey, selain daripada yang asas, pemakaian secara asas tu, perkara tambahan anda perlu semestinya kena ada name tag. Anda boleh order secara online. Sekarang ni ada ramai penjual yang jual secara online. Pastikan name tag warna hitam dan luar tu warna putih. Satu plus point kalau anda pakai blazer warna hitam, bukan blazer color biru ke color hijau ya, color hitam, dan kalau boleh pakai jam. Semua ni akan nampak, orang kata first impression is the best impression, right? Dari segi pemakaian pun panel tu dah boleh nilai setakat manakah semangat anda untuk jadi seorang guru. Non muslim ya, saya nak tambah, jangan seelok-eloknya jangan biarkan free hair. Kalau dah panjang macam I ni, tolong ikat, dan kalau yang short hair sampai ni bolehlah dikira free hair. Jangan, sebab akan nampak serabut, akan nampak tak profesional. Okey, penampilan diri ni sebenarnya ada banyak perkara yang anda perlu mengambil kira. Okey, untuk lelaki, rambut mestilah pendek, kena pendek walaupun sekarang ni dah covid, walaupun barber tak buka ya, kedai gunting rambut tu tak buka. Kalau memang tak dapat elakkan, memang tak sempat nak potong tu, at least sikat tu sekemas-kemasnya ke belakang. Jangan pula letak rambut kat depan tu macam artis Korea. Tak boleh fringe kat depan ya, cikgu lelaki memang tak boleh. So rambut tu jaga betul-betul. Janggut tidak digalakkan. Saya rasa janggut ni tak ada masalah sebab tak perlu pergi barber, boleh shave sendiri je. Pastikan clean shave ya. Lagi satu, kalau nak juga pakai lens, memang power lens ya. Pastikan pakai power lens yang tak cerak sangat. Maksudnya lens yang warna biru ke warna hijau ke tidak digalakkan. Sebaik-baiknya clear. Spek pun tak apa, asalkan nampak profesional. Perempuan kena pakai at least sedikit makeup. Orang kata sejuk mata memandang lah. Okey, pakai lipstick dan juga eyeliner at least. Jangan pula nanti makeup macam diva.
merah ke sini, tak payah. Untuk nampak profesional itu je, tak payah nak eyeshadow banyak-banyak, semua tu tak perlu ya. Okey, so bab-bab ni memang perlu diambil kira. Penampilan diri untuk guru tu sangat-sangat penting ya. Okey, perkara ketiga pula, jom kita masuk ke sesi temuduga. Untuk sesi temuduga selalunya anda dibahagikan kepada satu kumpulan. Okey, satu kumpulan tu mungkin terdiri daripada 4 hingga 7 orang dengan selalunya option yang sama. Contohnya semua cikgu PM, selalu macam tu. Okey, untuk online juga ada kemungkinan anda dibahagikan kepada 4 orang ataupun 5 orang juga. So ramai-ramailah yang akan masuk video conference. Ada kemungkinan, tapi kita tak pasti macam mana cara temuduga nanti. So untuk temuduga, perkara pertama yang akan selalu ditanya adalah sesi pengenalan diri. Anda perlu mengenalkan diri guna bahasa Melayu, bagi tahu tentang nama, umur, lepas tu apa option yang anda belajar dan juga subjek yang bakal diajar, selalunya secara ringkas. Perkara penting yang anda perlu ingat bila buat pengenalan diri adalah be confident, jawab menggunakan suara yang lantang dan jelas. Suara yang lantang dan jelas ni akan menunjukkan tahap keyakinan kita ya. Okey, so lepas tu mungkin juga anda boleh praktis cara mengajar subjek anda. Contohnya praktis cara mengajar di depan cermin bersedia. Mungkin panel nanti akan minta mengajar satu topik lah, satu subtopik ke apa-apa di hadapan mereka untuk tengok cara pengajaran. So be ready. Bila anda dah confident dengan cara pengajaran tu, automatik setemuduga nanti tak akan jadi satu masalah bila anda dah confident dengan cara pengajaran anda sendiri. So bolehlah start practice sekarang ya. Pilih topik yang anda confident, pilih topik yang anda rasa anda boleh ajar dengan bagus. Okey, tambah satu lagi, bahasa yang kita bercakap dan juga body language. Dua tu pun penting. Bahasa, tolong gunakan bahasa Melayu yang formal dan baku ya. Jangan guna bahasa pasar. Jangan pula kau, aku dengan panel. I rasa cikgu yang dah belajar ni mesti dah tahu, tapi mungkin disebabkan panik kita guna kamu, awak pula nanti. Jangan ya. Okey, yang tu sangat-sangat penting. Dan yang kedua, bila body language, bila anda contohnya anda nak jawab macam ni berdasarkan soalan panel tadi. So bila anda nak tunjuk tu, tunjuk jari macam ni. Jangan macam ni pula. Jari macam ni. Dan juga body language, duduk tegak dan confident, jangan menunduk sangat. Okey, so semua ni sangat penting, sangat-sangat penting dan akan dinilai juga. Okey, ambil perhatian. Okey, yang terakhir, mesti anda dah tertanya-tanya kenapa Cikgu Satya tak sebut lagi tentang topik yang akan ditanya, soalan yang akan ditanya. Okey, here I am. Untuk contoh soalan yang akan ditanya pula, anda kena alert dengan isu-isu semasa yang sedang berlaku dunia pembelajaran dan pengajaran sekarang ya. Contohnya PDPR, kita dah PDPR 4.0 sekarang. PDPR maksudnya pembelajaran di rumah. So memandangkan COVID, semua pelajar dengan guru sedang bekerja dari rumah. Kemungkinan besar bila anda kena posting juga pada bulan Oktober nanti, kalau kes memang tak surut masa tu, kemungkinan besar anda pun akan mengajar di rumah juga. So be alert. Bila I kata PDPR ni, ada terms yang anda kena tahu juga. Contohnya online, pengajaran secara online, pengajaran secara offline, offsite. Okay, bila kita bercakap tentang PDPR, anda kena alert dengan apps yang kita sedang guna sekarang. Contohnya Zoom ke, Google Meet ataupun WhatsApp, Telegram. Come up dengan satu cara. Mungkin soalan ditanya macam ni, apakah cara paling kreatif ataupun app yang paling sesuai untuk digunakan di PDPR, ataupun boleh juga ditanya tentang ABM, alat bantu mengajar yang kreatif yang boleh digunakan untuk PDPR semasa. Semua tu, dan juga falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan, fungsi SPP, fungsi KPM, fungsi JPA, semua ni anda boleh dapat di portal KPM. Okey, so alert dengan semua ni. Akan ditanya, saya pun ditanya tentang tu juga. Tapi kalau nak ambil iktibar daripada temuduga saya ya, okey, saya tak dipilih pada kali pertama. Kenapa? Okey, sebab masa tu saya sedang bekerja dan pas dapat temuduga tu memang tak sempat nak prepare. Dalam 1 minggu je ada banyak perkara yang I perlu belajar dan memahami. So bila interview tu memang I gagap. Agak tu memang terus lah I gagap. Okey, so kesannya I dijadikan calon simpanan. Okey, so tolong ambil iktibar daripada experience saya share di sini supaya cikgu-cikgu dapat bersedia awal. Tak payahlah nak last minute ya. Jangan kata anda tak tahu pula, sebab I dah bagi tahu sekarang. Mungkin masa I tak tahu, tapi anda dah tahu ya. Okey, so be alert. Itu saja. Saya doakan yang terbaik untuk semua. Bila anda start print out all the materials, go through one by one dan memahami, jangan sekadar menghafal saja. So all the best everyone, prepare by now, and I hope my video helps everybody yang dah apply untuk SPP kali ni. Sekian daripada saya, Cikgu Satya.